Kevin John Barlow dan Brian Godfrey Chambers yang berjalan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah mendapat liputan meluas di seluruh dunia. Pada 9 November 1983, dua rakyat Australia, Kevin John Barlow dan Brian Godfrey Chambers, telah ditahan di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas kerana membawa 141.9 gram dadah jenis heroin. Mereka akhirnya telah didapati bersalah dan dihukum gantung sampai mati di penjara Pudu pada 7 Julai 1986. Di awal tahun 1981 dan akhir tahun 1983, Chambers telah melakukan beberapa perjalanan ke luar negara untuk membawa dadah ke Australia. Pada tahun 1980, Chambers dan teman wanitanya telah membawa dadah ke Australia menggunakan body packing techniques. Chambers telah memasukkan dadah tersebut di dalam duburnya dan teman wanitanya juga memasukkan ke dalam dubur dan kemaluan sulitnya. Selebihnya dadah itu ditelan. Kedua-dua mereka menggunakan teknik yang sama pada tahun 1981 apabila transit di Singapura. Pegawai kastam dapat mengesan dadah yang juga dimasukkan ke dalam poket jaket beliau. Mereka dibebaskan selepas memberi rasuah kepada pegawai kastam di sana. Chambers dan teman wanitanya membuat keputusan berpindah ke Perth dan semasa dalam perjalanan mereka terlibat dalam kemalangan yang meragut nyawa teman wanitanya pada 20 Mei 1983 selepas koma. Perjalanan mereka ke Malaysia telah diaturkan oleh penjenayah Perth iaitu John Asher, Barlow dan Chambers. Kemudian memberi keterangan mereka adalah pelancong yang bertemu secara kebetulan di Singapura dan kemudian memilih untuk bersama-sama meneruskan perjalanan ke Malaysia. Untuk mengelakkan dari kegiatan mereka dikesan, Barlow menaiki pesawat ke Singapura dari Perth dan Chambers pula memulakan perjalanan dari Sydney. Ini adalah kali pertama Barlow melakukan jenayah membawa dadah. Setelah bertemu di Singapura, Barlow dan Chambers meneruskan perjalanan menggunakan kereta api ke Pulau Pinang. Paket dadah telah ditanam di sebuah pantai di Pulau Pinang. Perancangan awal mereka adalah memasukkan dadah ke dalam dubur mereka dan menelan yang selebihnya. Barlow enggan berbuat demikian kerana masalah kesihatan. Akhirnya Chambers mengalah dan telah membungkus dadah tersebut ke dalam surat khabar dan dimasukkan ke dalam plastik dan telah membungkusnya di dalam sebuah beg merah yang baru dibeli oleh Chambers. Semasa mereka tiba di lapangan terbang Bayan Lepas 9 November 1983, Barlow dan Chambers telah diperhatikan sejak mereka turun dari teksi. Barlow membawa beg merah yang mengandungi dadah tersebut dan berjalan memasuki lapangan terbang, manakala Chambers dilihat sedang membayar wang kepada pemandu teksi dan memegang beg kepunyaan Barlow. Semasa Barlow melintasi luggage scanning area, pegawai yang bertugas memerhatikan keadaan Barlow pada masa itu sangat gugup dan takut. Pegawai bertugas menghampiri mereka dan menyoal siasat mereka. Mereka telah dibawa ke interview room dan pegawai bertugas mengarahkan mereka membuka beg yang mereka bawa bersama. Chambers membuka beg seperti biasa, tetapi Barlow enggan berbuat demikian dan mendakwa beg merah yang dibawa olehnya adalah kepunyaan Chambers. Akhirnya Chambers membuka beg merah tersebut dan pegawai bertugas menemui dadah di dalamnya. Bagaimanapun beliau mendakwa tidak mengetahui kandungan dadah di dalam beg tersebut. Polis memberi keterangan yang mereka menggigil sewaktu tangan digari. Mereka telah dipenjarakan di penjara Pulau Pinang pada 1984 dan 1985. Mereka menggambarkan penjara itu penuh sesak. Barlow dan Chambers telah dikurung di dalam sel yang bersaiz 2-3 persegi bersama dengan 3 tahanan lain selama 22 jam sehari. Chambers sangat disukai di dalam penjara, tetapi Barlow digambarkan sebagai seorang gila dan sering membuat masalah. Perbicaraan mereka bermula pada 17 Julai 1985 di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Chambers telah melantik Peguam Rahsiah Raja Singgam dan Barlow pula ialah Kapal Singh.
Pada 1 Ogos 1985, Barlow dan Chambers telah hadir untuk mendengar keputusan mahkamah dan mereka menerima hukuman gantung sampai mati. Pada 15 Disember 1985, mereka telah dipindahkan ke Kuala Lumpur untuk mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Agong Malaysia dan mereka dipenjarakan di penjara Pudu. Pada 18 Disember 1985, Mahkamah Rayuan telah mengekalkan keputusan hakim untuk mengekalkan hukuman mati ke atas mereka. Chambers dilihat menangis di kandang tertuduh apabila hakim membaca hukuman ke atas mereka. Selepas penolakan rayuan mereka, Menteri Luar Australia menghubungi Gubernur Pulau Pinang dan meminta agar hukuman itu ditukarkan kepada hukuman penjara atas alasan kemanusiaan. Ibu mereka Sue Chambers dan Barbara Barlow telah membuat pembelaan tidak bersalah ke atas anak mereka. Mereka telah menulis surat kepada Sultan Iskandar dan mengakui kesalahan anak-anak mereka dan menyesal dengan perbuatan tersebut. Barlow dan Chambers telah digantung di penjara Pudu pada 7 Julai 1986. Ibu Barlow iaitu Barbara Barlow dilaporkan menyediakan minuman untuk membuatkan anaknya mabuk sebelum hukuman dijalankan. Beliau menyediakan campuran sebanyak 75 pil tidur ke dalam alkohol di bilik hotel itu dan diseludup ke dalam penjara dalam botol plastik kecil disembunyikan di dalam beg tangannya. Hukuman gantung sampai mati untuk kesalahan pengedaran dadah ini adalah hasil daripada pindaan yang dilakukan pada tahun 1983, iaitu tahun yang sama kedua mereka ditangkap. Pindaan yang dibuat adalah selari dengan pengisytiharan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu, bahawa dadah adalah musuh negara dan ancaman kepada negara. Perbicaraan kes Kevin John Barlow dan Brian Godfrey Chambers yang berjalan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang telah mendapat liputan meluas di seluruh dunia, bahkan telah dijadikan siri televisyen pada tahun 1988 dengan tajuk Dadah is Death. Bahkan kes ini turut mendapat tentangan daripada rakyat penduduk Australia dan juga Perdana Menteri Australia ketika itu, sehingga beliau mengatakan tindakan itu adalah kerja orang gasar. Rentetan kejadian itu, negara kita dan Tun Dr. Mahathir Mohamad teruk dikecam oleh Australia dan juga media mereka. Bahkan ada juga negara lain turut sama mengecam hukuman tersebut, dan yang lebih mengecewakan ialah bila ada juga ahli parlimen kita yang turut sama tidak puas hati dengan hukuman tersebut. Ini adalah dilihat semasa persidangan Parlimen ke-7 Penggal Pertama pada 8 Oktober 1986, di mana Karpas Singh telah menganggap hukuman yang dikenakan kepada kedua penjenayah tersebut telah menjejaskan imej mereka di mata masyarakat antarabangsa. Namun dengan ketegasan dan semangat yang ada pada Tun Dr. Mahathir, beliau langsung tidak berganjak dan tidak langsung terpengaruh dengan gesaan supaya akta tersebut dimansuhkan semula. Walaupun peristiwa tersebut telah menyebabkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Australia menjadi renggang, namun demi keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat, beliau langsung tidak berganjak walaupun setapak pun. Bahkan beliau turut memberi amaran yang berbunyi, kita akan terus menggantung sesiapa sahaja yang mengedar dadah di negara kita, tidak kira warna kulit atau kepercayaan. Ucapan tersebut turut disiarkan oleh akhbar di South Australia. Akhirnya sekarang, sudah banyak negara telah mengikut jejak Malaysia dalam melaksanakan hukuman mati pada pengedar dadah. Sekian, terima kasih.